இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Isu pesta makanan yang telah berlangsung baru-baru ni di Parlimen, isu udang galah. Tuan Yang di-Pertua, kita mempunyai pelbagai masalah yang sedang dialami oleh rakyat. Isu kewangan, isu moratorium dan isu pengangguran. Ahli Parlimen tidak dapat membantu kesemua mereka kerana kita tidak mempunyai dana yang cukup bagi kawasan kami. Tetapi ahli Parlimen kerajaan boleh menganjurkan pesta makanan di dalam Parlimen, tempat yang sepatutnya berfungsi untuk menyelamatkan rakyat dari semua masalah ini, tapi ada pihak-pihak ataupun ahli-ahli Parlimen tertentu mengadakan pesta jamuan dengan menggunakan wang dari GLC yang sebenarnya duit rakyat. Mengapa kita tidak menggunakan wang itu untuk membantu rakyat membayar kos kuarantin rakyat yang sedang Menteri dan ditekan oleh agensi kerajaan? Kanak-kanak berumur 5 tahun di kuarantin. Ibu yang menjaga kanak-kanak itu dipaksa membayar duit kuarantin untuk tinggal bersama anaknya. Nenek yang cacat penglihatan dan cucunya yang menjaga dipaksa untuk bayar kuarantin, malah didenda RM1,000 lagi kerana masuk ke bilik lain untuk mengambil roti. Rakyat Malaysia yang dikuarantin di Singapura tidak dapat apa-apa keistimewaan atau kelonggaran. Malah menteri boleh tidak dikuarantin dan bayar RM1,000 compound sahaja. So saya nasihatkan kepada orang yang kuarantin, tak payah bayar bayaran kuarantin 2,100, hanya bayar RM1,000 yang akan di-compound nanti. Bukankah tanggungjawab kita untuk memastikan kebajikan rakyat kita terbela? Wang yang dilaburkan ke dalam pinggan udang galah dan ketam batu itu boleh membantu ramai rakyat. Ini adalah eksploitasi GLC kita. Felda, TMB, Mara, Risda, ini semua bukan jangan untuk buat kita tuduhan makan, sembarangan, tetapi untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat. Rakyat biasa kena bayar RM2,100 untuk kuarantin. Swab test sekarang RM200. Tetapi ini mungkin untuk rakyat biasa saja. Kepada YB yang kebal dan mempunyai jawatan dan kuasa di kerajaan, bayar RM1,000 saja settle. Undang-undang mungkin untuk rakyat biasa saja. PDRM harus berlaku dengan izin independen dan tidak memberi kelonggaran kepada ahli Parlimen ataupun parti politik. Undang-undang adalah untuk semua seperti yang termaktub dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Hak terhadap layanan secara sama rata di sisi undang-undang dengan tujuan untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia. Menteri atau mana-mana ahli politik yang melanggar SOP COVID harus melalui proses yang sama. Tiada immunity dalam atau kelonggaran dalam isu ini. Pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan kelonggaran ke atas seorang menteri. Semua agensi yang bertanggungjawab harus memberitahu rakyat tentang kelonggaran SOP untuk ahli politik. Dengan juga kepada menteri yang melanggar SOP. Dan kita ada satu isu baru-baru ni yang dibangkit oleh ahli Parlimen Kepung, yang seorang penduduk yang dikuarantin tidak dapat layanan, di mana beliau tidak dapat berjumpa dengan isterinya yang sakit di hospital. Tapi menteri boleh bayar compound, tidak perlu jalankan kuarantin. Apa masalah dengan undang-undang di negara ini? Saya ingin tanya. Ada menteri yang isap vape dalam Parlimen, ada yang melanggar undang-undang. Dan saya setuju dengan ahli Parlimen Kepung, mereka perlu meletak jawatan dengan segera.